Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Jakarta bagi menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Jakarta, Indonesia bagi menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2024. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, timbalan-timbalan menteri, pesuruh jaya polis pasukan polis di Raja Brunei dan pemerintah angkatan bersenjata di Raja Brunei. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya dijunjung berangkat melintasi kawalan kehormatan statik dan menaiki pentas khas untuk menerima tabik hormat diiringi dengan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia dan 21 das tembakan meriam. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Indonesia dan Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke Negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura antara Brunei DPMMFC dengan Young Lions. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda dan Ananda Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik,
Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan tersebut berkesudahan DPMMFC 0 Young Lions 3. Brunei DPMMFC akan meneruskan saingan menentang Albirex Niigata di Stadium Jurong East, Singapura pada 2 November. Sempena Hari Penjagaan Hospis dan Paliatif Sedunia 2024, Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC menganjurkan perbincangan mengenai peranan penting penjaga bagi pesakit yang menghidapi penyakit mengancam nyawa. Perbincangan diadakan semalam di Brakas. Perbincangan yang bertajuk Kepenatan Menjaga menangani keperluan mereka yang prihatin menggariskan cabaran emosi, fizikal dan rohani yang dialami oleh penjaga. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Perbincangan turut mengetengahkan pandangan mendalam tentang keletihan dan tekanan yang sering diabaikan yang dihadapi oleh penjaga setiap hari, menawarkan strategi penjagaan diri praktikal yang berakar umbi dalam nilai-nilai Islam. Juga diadakan penyampaian sijil kepada para penaja. Looking after family members and so on, but with family and patients to help them make informed decisions about their care, including goals of treatment. Mental yang sihat mampu membantu keupayaan seseorang untuk menguruskan emosi, menjalani, menghargai serta menikmati kehidupan dengan cara yang positif, produktif dan seimbang. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa Forum Daerah-Daerah sempena Majlis Ilmu pagi tadi bagi daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Forum bertajuk Emosi Kuih juga menyentuh mengenai pendekatan negara ketika seseorang menghadapi dan menangani apa jua musibah adalah dengan mengenal pasti kaedah pencegahan gangguan mental, rawatan sepadu gabungan intervensi medikal dengan rawatan ketuhanan dan pemulihan penyakit mental. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kerja Seminar Majlis Ilmu 2024. Penulisan kaligrafi Islam melambangkan kesucian agama Islam. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan sebagai fokal kebangsaan dalam menangani isu-isu Protokol Montreal mengadakan pemberigaan senegara mengenai penggunaan peralatan penyejuk yang menggunakan gas mudah terbakar sempena Hari Ozon Sedunia. Pemberigaan bertujuan memberikan pendedahan dan pengetahuan khusus bagi penghulu dan ketua kampung akan peranan dan kepentingan Protokol Montreal serta tata cara penggunaan alat pendingin hawa dan peralatan yang menjimatkan tenaga. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Pembangunan tidak akan lengkap tanpa keharmonian dalam masyarakat.
Salah satu tugas ketua kampung termasuk membina jalinan yang kukuh antara penduduk kampung, menggalakkan kerjasama serta memahami kepelbagaian yang wujud merangkumi berbilang puak. Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong pada Majlis Penyampaian Sijil Lantikan Ketua Kampung Batu Apoi berkata, sebagai seorang pemimpin anak buah kampung, peranannya bukan sahaja memeduli hal ehwal kemaslahatan namun membantu memajukan ekonomi. Awang Haji Mumtaz bin Haji Yaakob dipilih menjawat jawatan Ketua Kampung Batu Apoi. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sepuluh pohon Busida Molineti Variegated ditanam semasa kempen penanaman pokok sempena memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-54. Kempen diadakan petang tadi di sekitar Jalan Residensi Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Selain sebagai usaha ke arah mendukung dasar perubahan iklim kebangsaan negara Brunei Darussalam kepada garis panduan protokol hijau, kempen juga diharap dapat memupuk kesedaran orang ramai tentang keperluan mewujudkan persekitaran yang bersih di seluruh negara. Mengetengahkan kreativiti pertukangan kayu syarikat dan pengusaha industri perkayuan di negara ini, antara matlamat pertandingan pembuatan perabot kayu sempena Hari Hutan Antarabangsa. Majlis penyampaian hadiah pertandingan tersebut diadakan pagi tadi di sebuah pusat membeli belah di Kampung Sungai Hancing. Pertandingan dibahagikan kepada kategori A dan B. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Syarikat TS Wood Sendirian Berhad menjuarai pertandingan bagi kategori A. Kategori B dimenangi oleh syarikat FRD Woodcraft. Penulisan kaligrafi Islam merupakan komponen penting dalam aspek estetik, salah satu aspek yang melambangkan kesucian agama Islam. Dalam temu bual bersama RTB, Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Mahmud Errol Kilich, Ketua Pengarah Pusat Penyelidikan Islam bagi Sejarah, Kesenian dan Kebudayaan Islam (IRSIKA) menerangkan tentang signifikan dan keindahan penulisan kaligrafi Islam. Our noble religion, Islam, it is not composed of only the jurisprudential aspect. We have philosophy, we have aesthetic, we have calligraphy. So actually we created civilizations in the world. If you visit the Brunei Darussalam, you will witness a beautiful architecture and beautiful calligraphy there. Tuan Yang Terutama juga mengongsikan kecenderungan IRSIKA untuk meneruskan kerjasama dengan negara Brunei Darussalam. We are organizing a calligraphy competition. Next one will be next year, 2025. And the other one, it will be 2028. So, inshallah, maybe next year or after 3 years, we will be doing again this big exhibition and competition with exhibition and conference together. Majlis sambutan Jubli Perak Rumah Kegiatan Ugama Kampung Berbuluh diadakan pagi tadi di Jalan Wasan Limau Manis. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiyah. Antara pengisian majlis, bacaan Sayyidul Istighfar serta penanaman 7 pokok kurma. Selain untuk menyeratkan ukhuwah sesama penduduk kampung berkenaan, majlis juga bertujuan untuk menyemarakan semangat kerjasama melalui aktiviti yang dijalankan.
Jawatankuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pangeran Anak Damit dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah menganjurkan bengkel pengenalan kepada asas dan disiplin tadabbur Al-Quran. Majlis penutupan bengkel dan penyampaian sijil diadakan pagi tadi di Pusat Dakwah Islamiah. Sijil disampaikan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Bengkel menarik minat 36 peserta. Ia bertujuan memperkenalkan asas dan disiplin dalam memahami serta mentadabbur Al-Quran yang merupakan panduan utama bagi umat Islam. Sekolah Kesuma Mekar mengadakan majlis sambutan Hari Guru untuk menghargai sumbangan para pendidik serta meraihkan pelajar cemerlang. Hadir Awang Syahrizal bin Haji Imran, pemangku pengarah peperiksaan. Sambutan seumpamanya adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan sumbangan guru-guru dalam menyampaikan ilmu sehingga pelajar menjadi insan yang berguna pada masa hadapan. ...35 pegawai dan kaki tangan Mahkamah Syariah serta Jabatan Kehakiman Negara menyertai kursus keseimbangan alam pekerjaan untuk menjadi penjawat awam yang berjaya. Kursus berlangsung di Dewan Serbaguna Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah Syariah. Kursus dalaman tersebut dianjurkan oleh Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri. Kursus diharap akan dapat meningkatkan lagi produktiviti dan mutu kerja selain memastikan kesihatan mental. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah. Orang ramai adalah diseru untuk menyertai kempen tersebut bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Pada hari Isnin 21 Oktober di tingkat 2 Kompleks An-Najat Beribi dari pukul 10 pagi hingga 3 petang, 22 Oktober pukul 10.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang di tingkat bawah Hospital Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadibillah Tutong. Manakala 23 Oktober di tingkat bawah Pusat Beli Belah Freshco, Batu 1 Plaza Abdul Razak bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Khamis 24 Oktober di Atrium Pusat Promosi Kesihatan pukul 10 pagi hingga 3 petang sempena ulang tahun Pusat Promosi Kesihatan ke-15. Sementara 26 Oktober di tingkat bawah Pusat Beli Belah One City, anjuran pejabat pos sempena Hari Pos Sedunia. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan.